Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid akan belajar pendidikan Islam tahun 4 bidang ibadah di bawah tajuk Menyambut Seruan Ilahi. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 122 hingga 126. Baik murid-murid, sekarang mari sama-sama kita lihat dan teliti pada gambar yang Ustaz tunjukkan. Apakah tindakan kamu apabila mendengar azan dilaungkan? Apabila kita mendengar azan murid-murid, kita hendaklah diam dan kita hendaklah segera menunaikan solat. Baik, sebelum kita mula pembelajaran, mari sama-sama kita fahami dan dengar hadis yang Ustaz akan bacakan ini. Dari Ibnu Ammar menceritakan, orang Islam apabila sampai di Madinah, mereka berkumpul, mereka menganggar waktu solat kerana tiada tanda atau panggilan untuk menunaikan solat. Mereka berbincang sesama mereka bagaimana cara untuk mengetahui panggilan untuk solat. Ada sebahagian yang mencadangkan supaya menggunakan loceng, sebagaimana loceng orang Nasrani. Ada sebahagian pula mencadangkan serunai seperti serunai Yahudi. Kemudian Umar bangun memberi cadangan kerana semua pandangan untuk mengajak solat itu meniru agama lain. Dengan berkata, bagaimana kalau kita lantik seseorang supaya untuk mengajak atau menyeru solat? Kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, bangunlah dan serulah solat." Bilal radhiyallahu anhu pun bangun dan azan. Hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-370. Baik murid-murid, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita, iaitu azan dan iqamat. Sekarang kita pergi kepada azan dahulu. Pengertian azan. Azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Murid-murid, sebagai orang Islam, apabila mendengar azan dan iqamat, kita perlu menjawabnya dengan mengulang lafaz tersebut secara perlahan. Baik, seterusnya Ustaz akan menerangkan terjemahan atau maksud bagi setiap lafaz azan. Bagi lafaz azan, murid-murid boleh mendengar dan murid-murid biasa mendengar setiap hari apabila azan berkumandang. Dan sekarang Ustaz hanya menerangkan terjemahan atau maksud supaya kita lebih faham bagi setiap lafaz azan yang kita dengar. Yang pertama, lafaz Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Lafaz yang kedua, Asyhadu an la ilaha illallah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Lafaz yang ketiga, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Lafaz yang keempat, Hayya 'alas solah, yang bermaksud mari menunaikan solat. Lafaz yang kelima, Hayya 'alal falah, yang bermaksud mari menuju kejayaan. Lafaz yang keenam, lafaz ini ada pada azan solat subuh. As-salatu khairum minan naum, yang bermaksud solat itu lebih baik dari tidur. Lafaz yang ketujuh, Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Dan yang terakhir yang ke-8, lafaz La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Baik murid-murid, seterusnya Ustaz akan terangkan pula makna bagi jawab azan yang kita baca tadi. Tadi lafaz, sekarang jawab azan dia. Jawab ia sama, cuma ada perbezaan pada jawab Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah jawabnya ialah La haula wala quwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan tiada kuasa kecuali dengan izin Allah.
Seterusnya, lafaz jawab bagi hayya 'alal falah, iaitu sama juga, la haula wala quwwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan tiada kuasa kecuali dengan izin Allah. Dan yang ketiga, iaitu jawab bagi lafaz as-salatu khairun minan naum, iaitu sadaqta wa bararta, bagi azan solat subuh, iaitu yang bermaksud engkau benar dan engkau dibenarkan. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada memahami maksud iqamat pula. Iqamat ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Kita mestilah menghormati azan dan iqamat. Baik, sekarang Ustaz akan terangkan maksud atau terjemahan bagi lafaz iqamat ini. Lafaz adalah sama sahaja seperti lain, cuma ada perbezaan, ada tambahan pada itu satu, iaitu qad qamatis solah. Qad qamatis solah yang bermaksud berdiri untuk bangun. Seterusnya lafaz terjemahan bagi jawab iqamat tadi, ada juga satu juga yang perbezaan berlaku, iaitu pada lafaz qad qamatis solah, jawabnya ialah aqamahallah wa adamaha, yang bermaksud Allah mendirikannya dan Allah mengekalkannya. Ustaz harap murid faham dan jelas bagaimana maksud dan terjemahan bagi setiap lafaz dan jawab azan. Seterusnya Ustaz akan membaca doa selepas azan. Mari kita baca sama-sama. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Seterusnya murid-murid, kita pergi kepada hukum azan dan iqamat. Sini terdapat dua, iaitu yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, hukumnya ialah sunat muakkad. Ada pendapat lain yang mengatakan hukum azan ialah fardu kifayah. Baik murid-murid, seterusnya kita pergi kepada adab azan dan iqamat bagi muazzin, iaitu bagi orang yang melaungkan azan. Yang pertama, iaitu adab sebelum azan dan iqamat ialah: 1. Menghadap ke arah kiblat. 2. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Seterusnya, adab semasa azan dan iqamat. Yang pertama, memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Yang kedua, menyebut kalimah azan dengan tenang. Yang ketiga, taswib, iaitu menyebut as-salatu khairun minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Yang keempat, tarjih, iaitu menyebut kalimah secara asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah perlahan sebelum melaungkannya. Seterusnya, adab selepas azan dan iqamat ialah: yang pertama, berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, berdoa. Baik murid-murid, sekarang iaitu adab orang yang mendengar azan dan iqamat, iaitu adab semasa azan dan iqamat. Yang pertama, diam dan menjawab lafaz azan dengan lafaz azan dan iqamat. Yang kedua, menjawab lafaz qad qamatis solah dengan lafaz aqamahallah wa adamaha ketika iqamat. Seterusnya, adab selepas azan dan iqamat yang mesti kita amalkan, ia doa sebagaimana yang Ustaz telah sebut tadi, iaitu doa selepas azan. Murid-murid, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan azan dan iqamat bagi masyarakat. Yang pertama, berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Yang kedua, bersatu padu dan saling memahami. Yang ketiga, masyarakat sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada agama, yang pertama, syiar Islam. Yang kedua, memaklumkan kepada muslimin
tentang masuk waktu solat. Yang ketiga, seruan untuk muslimin bersegera solat berjemaah di masjid atau surau. Dan yang keempat, mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Seterusnya, murid-murid, mari sama-sama kita pergi kepada kegunaan azan selain solat. Azan juga boleh digunakan ketika ditimpa musibah. Yang kedua, menyambut kelahiran anak. Yang ketiga, meredakan ketakutan. Dan yang keempat, sebelum memulakan musafir ataupun perjalanan. Baik murid-murid, rumusan pembelajaran kita pada kali ini ialah azan dan iqamat, lafaz mulia yang menyeru umat Islam menunaikan solat. Azan dan iqamat merupakan syiar kewujudan Islam di sesuatu tempat. Baiklah, Ustaz harap murid faham berkenaan tajuk azan dan iqamat ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.